Salam sejahtera saudara, kita bertemu dari tepi padang hari ini. Tapi sekarang saya bukan berada dari tepi padang, saya berada di tepi pantai. Inilah pantai di Zuk Al-Wakrah, antara tempat tumpuan peminat-peminat dan juga pengunjung ke Piala Dunia kali ini. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang perlawanan yang berlangsung pada hari ini waktu di Qatar. Sekarang ini masih lagi petang, pada jam 6 petang waktu tempatan ataupun tengah malam waktu kita di tanah air akan berlangsung perlawanan pertama di pusingan yang kedua. Daripada 32 pasukan, sekarang ini dah tinggal 16 pasukan. Jadi 16 pasukan ini akan memasuki pusingan kalah mati. Holland akan menentang pasukan Amerika Syarikat pada pukul 6 petang, dan pada malam pukul 10 malam waktu di Qatar, satu lagi pertemuan yang menarik. Wakil Asia Australia akan berhadapan dengan pasukan Argentina, pasukan pilihan sebenarnya dalam kempen Piala Dunia kali ini. Jadi untuk anda yang mengikuti perkembangan Piala Dunia kali ini, mungkin ada banyak kejutan. Kita melihat pasukan-pasukan favorit telah pulang awal. Germany dah pun balik ke Jerman, dan semalam Uruguay walaupun menang dalam perlawanan terakhir menentang Ghana, mereka juga gagal untuk pusingan yang kedua. Dan kita menyaksikan kebangkitan pasukan dari Asia seperti pasukan Jepun dan juga Korea yang berjaya mengibarkan cabaran dari benua Asia untuk layak ke pusingan yang kedua. Saya tak sangka, tetapi dalam hati memang kita mahu pasukan-pasukan dari negara Asia ini mencipta kejutan, terutamanya pasukan Jepun dan juga Korea, kerana Korea pada tahun 2002 ketika mereka menjadi tuan rumah, mereka berjaya mencipta sejarah yang sehingga sekarang ini masih lagi tak mampu untuk diatasi oleh negara-negara Asia yang lain, iaitu layak ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2002. Dan kali ini dengan semangat yang sama, mereka mahu melangkah sejauh itu sekurang-kurangnya ke peringkat separuh akhir. Dan jangan lupa juga kepada pasukan Jepun, kerana Jepun juga kali ini mahu melakukan kejutan. Mereka sudah pun bersedia dengan semangat samurai, Blue Samurai. Mereka antara pasukan yang paling digemari di Qatar ini, bukan sahaja oleh peminat-peminat dari negara Asia, tetapi peminat dari negara-negara lain juga. Mereka sangat menghormati pasukan Jepun. Pertamanya dengan disiplin, dengan kebersihan yang ditunjukkan oleh pasukan Jepun, pemain-pemain dan juga rakyat mereka yang sanggup mengutip sampah di stadium selepas saja perlawanan berakhir. Dan inilah teladan yang mungkin memberikan suntikan ataupun mencuri perhatian dan juga mencuri hati peminat-peminat yang lain untuk menghormati dan juga menyokong pasukan Jepun. Okey saudara, itu antara mukadimah awal saya dalam program ini, dan selepas ini saya akan kita tengok dulu satu bingkisan cerita dari tepi padang. Dan selepas itu, jangan lupa untuk kembali bersama saya semula kerana ada cerita menarik tentang LGBT yang melibatkan penyokong dari negara kita ditahan, tak dibenarkan masuk ke stadium kerana dia memakai baju ataupun jersey yang mempunyai unsur-unsur fahaman LGBT. Kita akan ikuti selepas itu, tetapi sebelum itu, dari tepi padang ingin membawa satu bingkisan untuk anda. Silakan. Haya. الغرف الحسية توفر بيئة متكاملة آمنة سواء داخل الغرف أو أيضا خارج الغرف في المنصة المطلة على الملعب، من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة وأمن الجمهور من ذوي التوحد، كالسماعات على سبيل المثال التي تعزل الضجيج العالي في ملاعب كرة القدم. الغرف الحسية مهمة له لأنه
يعني مثل إبراهيم هو بحاجة لمكان يكون هادي توتر مع الأجواء الجماهير، فبيدخل جوا هون في كل المرافق والألعاب اللي ممكن يلعب فيها عشان يهدى. في أخصائيين موجودين هنا، فتجربة ممتازة لإبراهيم. هو حتى هو بنبسط يعني بالمكان كتير يعني. أول مرة في حياتي أحضر كأس العالم. كان عندي حمل أحضر قبل بس ما حضرت لأنه ما كان في الظروف المناسبة. هاي الغرفة غرفة لأنه ممكن أستمتع بكأس العالم ومشاهدة كأس العالم في غياب ضوضاء ومباشرة. إذا أنا فرحان كثير وكنتمنى هذا الغرف يبقوا في جميع الملاعب في كل أنحاء العالم. سعيدون بنجاح هذه التجربة التي ستفتح آفاق الاندماج لهم في مختلف أنحاء الدولة، الأمر الذي بدأ فعلا قبل بداية البطولة وهو ما يدعونا حقيقة للفخر. سعيدون جدا لإتاحة هذه الفرصة ليس على الورق فقط وإنما كما نشاهد بشكل واقعي وفعلي. Okey, peminat dari tepi padang, hari ini kita nak berkongsi cerita. Di sebelah saya ialah peminat bola sepak yang datang daripada Malaysia, daripada Muar, Johor, saudara Zul Fazli. Dia ada cerita yang menarik kerana dalam satu perlawanan sebelum ini dia dah pergi ke stadium, tapi bila pakai jersey ini jersey Kedah di peringkat antarabangsa. Juga ada jersey untuk Denmark pernah pakai. Tapi apa masalahnya? Pakai jersey ni tak boleh masuk stadium di Piala Dunia Qatar ini. Kerana menurut saudara Zul, dia ditahan untuk masuk ke stadium gara-gara pakai baju ini kerana disyaki mempunyai unsur-unsur LGBT. Okey Zul, boleh cerita sikit tak pengalaman menarik ni? Ini memang jersey Kedah Darul Aman. Kan Cenang B. Mungkin diorang nampak Cenang G ke apa ke ataupun color ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, salam dari Doha. Okey, ini hari ketiga saya di bumi Doha ni. Saya nak kongsi sikit pengalaman menarik. Malam game Germany menentang apa dah tu? Malam tu Germany final match Jerman, perlawanan terakhir Jerman. Saya pun tak ingat dah. Okey, tak apa, tak kisah. Kemudian nak masuk ke stadium tu di stadium mana tu? Stadium Al Bayt. Al Bayt Stadium. Okey. Saya ditahan oleh pihak keselamatan stadium selama lebih kurang 30 minit untuk proses investigate dia tu. Mula-mula saya tak faham isu apa dia tahan saya ni. Lepas tu menurut cerita pihak keselamatan tu, saya pakai jersey ni dia confused sebab dia dikatakan saya menyokong pihak LGBT, isu LGBT. Jadi saya kena tunggu di bilik siasatan selama 30 minit. Dia ambil gambar semua, dihantar ke manajemen stadium untuk proses soal siasat. Cantik baju ni. Okey. Ini jersey Kedah musim 2020. Saya pun tak tahu kata. So setengah jam dia tahan dekat situ. Setengah jam soal siasat. Dia tunggu untuk proses investigate, dihantar gambar semua. Lepas tu saya pun Google, saya terpaksa Google untuk menunjukkan ini jersey negeri Kedah, pasukan bola sepak negeri Kedah, third kit, untuk bagi dia bukti yang dia percaya. Tapi walaupun dia dah tengok tu, tak percaya lagi. Dia pun tak percaya. Dia tunggu pihak manajemen untuk membenarkan saya untuk menonton perlawanan Germany itu ataupun tidak. Tapi alhamdulillah syukur akhirnya saya dilepaskan untuk menonton perlawanan itu pada malam tersebut. Jadi lepas setengah jam lah menunggu. Lepas setengah jam saya menunggu. Saya pun risau juga tu. Kalau tak sia-sia saja saya beli tiket untuk malam tu. Sebab isu jersey ni saja. Ya, memang Zul, fahaman LGBT di Piala Dunia kali ini buat pertama kali dilarang sama sekali. Betul. Jadi kita nak ucapkan tahniah lah
tahniah kepada Qatar, kerajaan negara Qatar dan juga selaku penganjur kali ini. Ya, betul. Kan fahaman LGBT apa semua tu tak dibenarkan. Mesej yang nak disampaikan tu pun tak dibenarkan. Sebelum ni memang ada di Pelawanan Peringkat Antarabangsa. Color pun memang dah membawa satu mesej. Mungkin color yang macam ni kot. Mungkin dia confuse sebab colourful. Dia tengok warna-warni sekarang ni memang dia tahan dulu sebenarnya. Dia ikut prosedur. Kita tak salahkan pasukan keselamatan sebab dia ikut prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi dia takut kalau dia lepaskan saya, tiba-tiba memang ini membawa mesej untuk LGBT. Nanti diorang akan dipersalahkan. Jadi ialah ini jersey Kedah kan. Kedah. Kalau ada peminat daripada Kedah, daripada Malaysia datang ke Qatar, cuba nak pakai jersey yang macam ni, nasihat janganlah. Nasihatnya kalau yang agak-agak colourful, warna-warni tu kalau boleh elakkan sebab nanti bersoal jawab dekat tapisan pintu masuk stadium. Tapi colourful saya tengok Ghana, Cameroon pun colourful juga. Tapi waktu dia dah baju-baju benda tu dia dah recognize. Ya. Ini macam ni dia confuse. Ini mana punya ni? Itu. Yang dia agak-agak confuse, dia sekat. Satu pengalaman yang menarik dah kita tengok di sini. Oh, cantik. Okey, bagus. Itu pengalaman yang saya rasa antara pengalaman nak kata manis pun tak manis. Kalau dia tak bagi masuk terus memang saya kecewa. Ya. Kalau dia tak bagi masuk, saya tak boleh cakap apa kalau ni sebab itu memang kuasa di tangan dia sebenarnya. Kuasa di tangan dia. Kalau dia tak boleh masuk, saya cuma boleh rasa kecewa je lah kan. Yeah. Takkan saya nak buka baju, tak pakai baju masuk ke stadium kan. Tapi kalau betul isu LGBT, dia punya hukuman di sini boleh membawa kepada 3 tahun penjara. Oh ya. 3 tahun penjara kalau betul-betul saya menyokong LGBT. 3 tahun penjara. Ya. Okey, satu pengajaran, satu pengalaman walaupun agak lucu tapi saya rasa unik. Mungkin peminat bola sepak yang pertama lah yang datang di Qatar ini ditahan. Mungkin kalau ada sebelum ni kita tak tahu cerita, tapi apa yang dialami oleh Zul harus menjadi pengajaran dan juga memori indah kepada beliau kerana ditahan, tak dibenarkan masuk untuk tempoh setengah jam. Lepas tu alhamdulillah dapat masuk tengok Germany, walaupun Germany menang tapi kalah. Menang tapi kalah. Yang macam Datuk pernah cakap di World Cup Doha Qatar kali ini, walaupun menang belum tentu layak ke peringkat seterusnya. Kemenangan bukan bermakna kejayaan. Ya, betul. Betul. Banyak kejutan yang berlaku di Doha Qatar ni. Ya, okey. Berapa match tengok di sini tu? InsyaAllah dalam 4 match. Ya. Semalam baru match yang kedua. Ada lagi 2 match saya kat sini. Okey, secara keseluruhan Zul tengoklah pengalaman. Ini first pengalaman, first experience di Piala Dunia. Okey, ada apa yang nampak? Saya nampak penganjuran Qatar ni sangat hebat. Mungkin dia daripada dia kuasa dia sebab dia ada fulus. Dia kewangan, sumber kewangan dia sangat besar. Yeah. Betul. Apa lagi satu saya nampak lagi satu di sini soal makan minum tak perlu was-was. Sebab boleh kata di semua di sini makanannya halalan thayyiban. Ya. Betul. Yalah, ini Azul, saya pernah pergi 2-3 Piala Dunia sebelum ni kan. Inilah pengalaman pertama kita ke stadium, ada bilik solat. Ya, betul. Ada tempat solat dan makanan, tak payah risau. Yalah, berlangsung di negara Islam kan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Zul kerana berkongsi pengalaman unik ni. Saya pun dah tak sabar untuk nak bagi tahu kawan-kawan, rakan-rakan peminat-peminat di Malaysia, hati-hati kalau boleh janganlah pakai walaupun anda penyokong kuat di sini, kerana kita tak nak tersangkut di luar stadium. Muka tak boleh dibayangkan. LGBT ni saya pun tak kenal macam mana golongan LGBT ni kan. Tapi eloklah. Dan terima kasih sekali lagi Zul. Okey, sama-sama Datuk. Alright. Okey, bagi Okey, saudara, saya rasa itu sahaja perkembangan dari tepi padang untuk hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami dalam sosial media yang lain, di YouTube, di TikTok dan juga Instagram untuk mengikuti perkembangan cerita di balik tabir sepanjang Piala Dunia kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like page Facebook kami dari tepi padang untuk mengikuti perkembangan dan juga kuis
kerana kuis seperti biasa, kuis setiap siaran akan kami berikan soalannya selepas ini, tetapi sepanjang siaran ini mungkin anda sudah pun dapat melihat bagaimana gambar teka bola. Teka bola ni senang aja. Kita dah bagi kotak 30 kotak tu, jadi anda pilih di manakah kedudukan yang mungkin sekali kedudukan bola yang kami hilangkan. Hadiahnya cukup menarik, iaitu menyaksikan perlawanan MU Manchester United di Old Trafford. Pakej percuma dari penginapan dan juga tiket penerbangan sehinggalah ke tiket masuk ke stadium di Old Trafford. Caranya sangat mudah, anda kumpulkan soalan-soalan yang akan kami gambar-gambar teka bola yang akan kami berikan berjumlah 15 secara keseluruhannya. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti program dari Tepi Padang ini, sama ada bersiaran dari sini ataupun dari tanah air, dan kumpulkan jawapan tu. Jangan hantar dulu, simpan dulu jawapan anda, dan selepas itu kami akan inform ataupun maklumkan kepada anda semua bila tarikhnya untuk hantar ke semua jawapan yang anda kumpulkan. Sangat menarik, sangat mudah. Kita enjoy bola, kita enjoy football, kita enjoy World Cup. Itulah yang dapat saya simpulkan. Saya sendiri berada di Qatar, di Doha kali ini untuk bersama meraihkan kehangatan fiesta Piala Dunia. Okey, jangan lupa untuk terus bersama kami. Saya Jasni Syafi'i akan bersama anda seterusnya dalam siaran yang lain dari Tepi Padang. Assalamualaikum. Hayya hayya.